Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Hari ini kita akan sama lagi dengan mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tahun 4. Unit yang keempat, Reka Bentuk Pembungkusan. Standard kandungan 4.1 Reka Bentuk Pembungkusan Produk. Standard pembelajaran 4.1.1 Menghubung kait pembungkusan sedia ada dengan reka bentuk pembungkusan. 4.1.2 Menyenaraikan ciri-ciri pembungkusan yang baik mengikut kategori produk. 4.1.3 Menerangkan kepentingan reka bentuk pembungkusan produk. Objektif pada hari ini, murid dapat menghubung kait pembungkusan sedia ada dengan reka bentuk pembungkusan. Menyenaraikan ciri-ciri pembungkusan yang baik mengikut kategori produk. Menerangkan kepentingan reka bentuk pembungkusan produk. Kriteria kejayaan, murid dianggap berjaya sekiranya dapat menyenaraikan 3 ciri-ciri pembungkusan yang baik mengikut kategori produk. Baiklah, kita akan mulakan dengan unit yang keempat, reka bentuk pembungkusan. Apa dia pembungkusan? Pembungkusan ialah satu kaedah penyimpanan dan melindungi sesuatu barangan daripada rosak dan tercemar. Pembungkusan ini bergantung kepada jenis barangan yang ingin dibungkus, sama ada barang lembut atau serbuk, barangan keras, barangan cecair, barangan bentuk krim atau pelekat. Pembungkusan yang baik adalah mengikut kategori produk, iaitu produk makanan dan produk bukan makanan. Kategori produk ini akan menentukan bahan yang akan digunakan untuk membuat pembungkusan yang sesuai. Okey, apa maksud dia kat sini? Maksudnya ialah pembungkusan itu adalah cara kita menyimpan barangan itu daripada rosak dan tercemar. Contohnya, kamu nak pergi beli roti, tapi dia tak bungkus dengan cara yang elok. Hanya dia gunakan, contohnya dia gunakan kertas, dia tutup dengan kertas. Adakah itu satu kaedah penyimpanan yang sesuai? Kan? Sebab roti akan masuk angin kalau kita bungkus saja dengan kertas. Sama juga contoh barangan cecair. Barangan cecair, contoh macam ubat gigi, dia letakkan dalam kotak. Sesuai tak? Tak sesuai kan? Macam contoh macam sabun mandi yang cecair itu. Kamu letakkan dalam kotak, sesuai tak? Tak sesuai kan dalam kotak, sebab dia akan basah, akan rosak. Sebab itu kalau kamu tengok sabun yang berbentuk cecair, dia akan masukkan di dalam botol ataupun plastik yang tebal. Itu yang masukkan dengan pembungkusan. Pembungkusan mengikut produk, iaitu produk makanan dan produk bahan makanan. Sebab tu kalau kamu pergi beli kat pasar raya, bahan makanan diasingkan, bahan bukan makanan diasingkan. Sebab apa? Untuk mengelakkan daripada ianya bercampur. Dan biasanya produk makanan dia akan bungkus dengan cara yang berlainan ikut kesesuaian produk. Okey, ini adalah contoh-contoh reka bentuk pembungkusan. Kat sini tengok nasi lemak dibungkus gunakan daun pisang dan juga kertas. Lepas tu ketupat palas. Ni air minuman. Ni gam zaman-zaman dulu, zaman-zaman cikgu dia guna gam macam bentuk macam ni. Kan? Tapi sekarang kalau kamu tengok gam dah pelbagai bentuk, gunakan botol yang keras. Okey, ini adalah bahan pencuci sebab dia bentuk cecair kan. Tengok dalam bentuk botol, plastik, tapi plastik yang keras, tengok ubat-ubat. Ini contoh pembungkusan dalam bentuk ubat. Burger. Burger pun dah naik taraf, dah digunakan kotak. Kalau dulu ada juga, sekarang masih lagi menggunakan kertas. Tapi kalau kertas, kalau kamu simpan, dia akan penyek, betul tak? Boleh tindih. Tapi kalau dalam kotak, kamu letak susun, ianya tidak akan penyek. Ini adalah buah-buahan. Okey, seterusnya, faktor-faktor perubahan reka bentuk pembungkusan. Okey, ini yang pertama, iaitu perlindungan produk, nak elakkan daripada produk itu rosak. Contoh, kamu nak bungkus nasi lemak, nak bawa jauh-jauh, kamu letak dalam daun pisang dan juga kertas, lama-lama dia akan penyek ataupun teraburkan. Jadi sekarang ni orang dah gunakan polystyrene, pembekas kekunci yang betul, ataupun dia gunakan Tupperware. Seterusnya, perlindungan pengguna. Maksudnya kat sini ialah
reka bentuk pembungkusan kalau melindungi pengguna daripada menerima bahan yang rosak. Contoh makanan lah. Makanan kan cepat mudah rosak. Dia sampai dekat tempat kamu, contoh kamu beli burger ataupun beli nasi lemak, sampai tempat kamu dah hancur, dah bercai dah. Seterusnya, pertimbangan kos dan ekonomi. Bagi pengeluar pula, dia akan menimbangkan cara kos dia. Nak jimatkan kos, berapa nilai dia kan. Situlah. Nilai promosi, nak promosikan. Pembungkusan juga ada nilai promosi. Kamu nak bagi orang tertarik dengan produk kamu. Jadi kamu hiaskan pembungkusan kamu dengan cara yang menarik, banyak warna ke. Tapi harganya mahal sikit lah. Mungkin kat situlah dia punya. Sebab faktor-faktor pembungkusan. Seterusnya, memudahkan penempatan produk. Apa maksud dia kat sini? Maksudnya produk tu senang nak kamu jual kat mana-mana. Kamu nak letak dekat rak ke, nak pamerkan ke, nak susun dekat atas meja ke. Itu adalah salah satu contoh faktor perubahan reka bentuk pembungkusan. Kemudian ianya ialah mestilah sesuai dengan alam sekitar, tidak merosakkan alam sekitar. Gunakan produk-produk yang mesra alam. Okey, baiklah. Seterusnya, ini adalah contoh-contoh perubahan reka bentuk pembungkusan. Ini tadi cikgu bagi tahu ni. Nasi lemak gunakan daun pisang dengan kertas. Tapi sekarang dah gunakan bekas makanan ataupun polistiren. Itu adalah perubahan reka bentuk. Tapi masih lagi orang guna yang ini sebab kos dia kat sini modal cuma berapa. Yang ini jual modal cuma berapa. Kat situ adalah salah satu faktor dia. Minyak masak yang ini gunakan plastik. Tapi sekarang ada juga yang gunakan botol. Tapi kalau plastik ni susah untuk penyimpanan. Betul tak? Kalau kamu beli dalam bentuk plastik, kamu tumpah minyak tu. Sebab tu sekarang ada guna botol. Ada pilihan kepada pengguna nak beli yang dalam bentuk plastik atau dalam bentuk botol. Okey, seterusnya. Gam zaman cikgu. Ni lah gam bentuk zaman cikgu pakai dulu. Kan? Tapi sekarang ni dah dalam bentuk botol yang lagi cantik. Okey, seterusnya. Ciri-ciri pembungkusan yang baik. Setiap pembungkusan mestilah ada ciri-ciri pembungkusan yang baik. Yang pertama, mestilah memudahkan kerja pembungkusan dan membuka bungkusan. Kamu beli pembungkusan yang baik, mestilah senang orang nak masukkan barang tu kan. Lepas tu penerima pula nak buka lebih mudah. Seterusnya, mestilah ada maklumat pelabelan. Dalam bungkusan kamu mesti ada label. Maksudnya kat sini label ialah jenis produk kamu. Contohnya makanan ringan ataupun nasi lemak ataupun roti. Lepas tu ada pula tarikh luput dia bila. Lepas tu ada pula kandungan makanan tu apa. Itu adalah maklumat pelabelan. Seterusnya, melindungi produk semasa penghantaran. Kalau contoh kamu nak jual produk nasi lemak, kamu nak jual perjalanan kamu contohnya daripada Batangkali nak ke Rawang dalam bentuk bungkusan kertas. Adakah ianya sesuai? Lepas tu dalam perjalanan yang lama. Jadi kat situ ialah melindungi produk semasa penghantaran. Mungkin kamu boleh gunakan polistiren ataupun gunakan Tupperware. Betul tak? Okey, seterusnya memelihara produk daripada kerosakan. Itu adalah salah satu ciri-ciri pembungkusan yang baik untuk elakkan daripada produk itu rosak. Contoh kalau kamu beli sabun. Sabun kamu letak dalam kotak. Bila sampai dekat customer atau kat pelanggan, bekas tu rosak, maksudnya bocor, kan? Ataupun kamu beli barangan kaca, kamu nak post, kamu hanya gunakan plastik tu je untuk post. Lepas tu semasa dalam proses penghantaran mungkin berlakunya benda tu pecah, jatuh kan. Jadi kat situ, jadi kalau kamu contoh nak jual barang melalui online kan, sekarang dah famous dengan online. Jadi kamu kena pastikan produk kamu dibungkus dengan elok. Betul tak? Untuk kalau gunakan barangan kaca, mungkin kamu kena balut dengan beli lagi dengan bubble wrap dia lagi. Makanan pun sekarang kalau kamu tengok orang jual makanan seperti biskut ke apa melalui online saja dalam Shopee tu. Kamu tengok macam mana cara pembungkusan yang baik untuk sampai dekat pelanggan ianya tidak rosak. Seterusnya, mesra alam. Mesra alam maksudnya di sini ialah
Tidak merosakkan alam sekitar. Gunakan bahan-bahan yang mesra alam. Seterusnya, mengekalkan kualiti produk. Ini kebanyakannya pada makanan. For quality produk, betul tak? Contoh, kamu nak beli kek. Tapi dalam masa yang sama, kamu guna cuma hanya kek tu kamu letak dalam bekas dan biarkan sahaja di luar. Tak masukkan dalam peti. Lama-lama kek tu akan rosak. Sama juga dengan roti. Jadi kamu kena satu lagi bungkusan yang baik. Mungkin kamu kena letak yang kotak yang cantik, yang tidak terlindung daripada tidak masuk angin. Jadi produk kamu akan lebih tahan lama. Seterusnya, mesra pengguna. Apa yang dikatakan mesra pengguna ialah pengguna mudah untuk menggunakan produk kamu. Jadi pembungkusan yang baik supaya senang customer nak guna. Betul tak? Contoh kamu nak beli makanan kan. Tapi dibungkus dengan ikatan yang terlalu kuat ataupun susah nak guna, kena terpaksa susah nak buka. Jadi itu adalah antara satu sebab kenapa kita perlukan ciri-ciri pembungkusan yang baik. Seterusnya, apakah kepentingan reka bentuk pembungkusan? Ya, reka bentuk pembungkusan sebenarnya penting. Yang pertama sekali ialah melindungi dan memelihara produk kita. Sebab apa? Untuk memastikan produk yang kita gunakan elok, tidak tercemar ataupun tidak menjejaskan kesihatan. Seterusnya, identifikasi atau informasi. Ini masuk dalam bentuk pelabelan. Maksudnya reka bentuk ni penting sebab supaya pengguna tahu apa produk yang mereka beli. Okey, seterusnya reka bentuk pembungkusan kepentingannya ialah meminimalkan kos. Maksudnya semua orang boleh beli. Jadi kalau kamu nak buat reka bentuk produk kamu, kamu kena fikir kos yang perlu kamu gunakan. Adakah kos yang mahal, berbaloi tak dengan harga produk kamu? Kat situ kamu kena fikirkan. Seterusnya, boleh meningkatkan jualan. Kalau kamu gunakan reka bentuk pembungkusan yang cantik, yang menarik perhatian pengguna, kat situ automatik produk kamu akan jadi meningkatkan jualan produk kamu. Menarik perhatian pengguna. Tadi cikgu kata tadi, kepentingan reka bentuk. Jadi bila reka bentuk kamu menarik lain daripada orang lain, jadi orang akan cantiknya benda ni kan. Jadi orang pun boleh nak beli. Seterusnya, menepati keperluan dan peraturan. Masuk kat sini, reka bentuk kamu menepati. Contoh kamu nak beli sabun, tapi tak menepati keperluan. Gunakan sabun tapi kamu letak sabun cecair lah contoh. Kamu letak dalam plastik yang tebal, yang nipis je. Jadi lama-lama plastik tu akan bocor, akan menyukarkan kan. Itu adalah kepentingan reka bentuk pembungkusan. Cikgu harap kamu faham apa itu yang dimasukkan dengan reka bentuk pembungkusan. Mengapa pembungkusan itu penting. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Terima kasih murid-murid. Assalamualaikum.